Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua selamat datang ke video dari channel Cikgu Izan. Bersama saya Cikgu Izan yang akan mengajar kamu bahasa Melayu bagi tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Tahniah cikgu ucapkan kerana kamu telah berjaya menamatkan unit 11. Dan cikgu ucapkan selamat datang dan cikgu mengucapkan selamat mempelajari bagi unit baru kali ini, iaitu unit 12. Apakah tajuk dan juga tema bagi unit 12 ini? Jom saksikan video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, kita teruskan dengan sesi pengajaran kita. Unit 12 ini merupakan unit yang terakhir di bawah tema 4, iaitu bertajuk Jalinan Perpaduan. Jalinan Perpaduan. Baik, untuk hari ini tajuk akan kita pelajari ialah info perpaduan. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada kali ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, sementara cikgu menantikan kamu membuat persiapan untuk pelajaran pada kali ini, muka surat 87 di buku teks kamu. Sementara itu, saksikan paparan jawapan bagi aktiviti di video sebelum ini. Jadi, jangan ke mana-mana, buat persiapan. Kita jumpa selepas ini. Kita mulakan dengan aktiviti yang pertama. Pada aktiviti ini, murid diminta membaca dialog yang terdapat pada muka surat 87 ini. Fahamkan maklumat yang terdapat dalam perbualan tersebut. Jadi di sini ada dialog, dua situasi yang berbeza. Murid diminta untuk membaca dan meneliti dialog tersebut dan apakah isi yang dibincangkan di dalam dialog mereka. Jom kita sama-sama baca dialog tersebut. Kumpulan Farisha ditemani ayahnya ke Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk mendapatkan maklumat bagi projek buku skrap. Jadi itu ialah situasi yang digambarkan. Salam sejahtera tuan. Kami ke sini untuk mendapatkan maklumat tentang pemupukan perpaduan melalui aktiviti sukan di Malaysia. Jadi apakah respon bagi tuan tersebut? Boleh. Sememangnya sukan dapat mewujudkan semangat perpaduan pelbagai kaum. Misalnya, penganjuran Bulan Sukan Negara adalah untuk menerapkan budaya sukan dan memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Jadi itu ialah respon beliau. Jadi apakah soalan seterusnya yang diberikan oleh Farisha? Minta tuan jelaskan elemen perpaduan dalam Bulan Sukan Negara lagi. Jadi Farisha minta penjelasan lagi tentang Bulan Sukan Negara itu. Penyertaannya untuk semua golongan masyarakat, pelbagai kaum, di pelbagai lokasi. Aktivitinya bersifat santai dan mesra. Warna biru pada logo Bulan Sukan Negara itu bermaksud perpaduan rakyat dalam sukan. Seperti kita tahu, warna biru dalam jalur gemilang pun membawa maksud perpaduan. Jadi digunakan warna tersebut dalam logo Bulan Sukan Negara yang membawa maksud yang sama, iaitu perpaduan pelbagai kaum. Jelas? Kita pergi ke situasi yang kedua. Farisha, bolehkah kamu maklumkan maklumat perpaduan daripada aktiviti Bulan Sukan Negara yang telah kamu dapat semasa lawatan? Jadi guru minta Farisha jelaskan semula dalam kelas. Sekarang ni situasi dia di dalam kelas, dalam bilik darjah. Apa jawab Farisha? Baiklah cikgu, aktiviti Bulan Sukan Negara apa? Apakah info atau penjelasan yang diberikan oleh pegawai di Jabatan Belia dan Sukan tu? Apakah info dan penjelasan yang diberikan oleh beliau? Kamu cari balik pada dialog pegawai Belia dan Sukan tu di situasi yang pertama tadi. Apakah yang dijelaskan? Jadi
apakah persoalan yang diajukan oleh cikgu seterusnya? Bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti Bulan Sukan Negara? Jadi soalan guru bagi ni, yang soalan guru beri ni sama seperti soalan yang Farisha beri pada pegawai tersebut. Persoalan yang kedua. Jadi apakah jawapan Farisha? Perpaduan wujud apabila kan. Jadi kita rujuk balik pada situasi yang pertama tu. Bagi persoalan yang pertama, guru minta maklumat. Betul, maklumat perpaduan. Jadi Farisha akan jawab, baiklah cikgu, aktiviti Bulan Sukan Negara. Kamu lihat dalam dialog yang pertama pegawai tersebut, yang mana satu? Tu ayat yang terakhir, misalnya penganjuran Bulan Sukan Negara adalah untuk menerapkan budaya sukan dan memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Jadi itulah respon yang pertama Farisha kepada soalan cikgu iaitu. Jadi respon yang kedua ialah perpaduan wujud apabila jadi kamu lihat pada dialog yang kedua tu, penyertaan untuk semua golongan masyarakat pelbagai kaum di pelbagai lokasi. Jadi di situlah wujudnya perpaduan, dengan penglibatan pelbagai kaum. Jadi pelbagai kaum bersama-sama menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan dalam Bulan Sukan Negara. Jadi itulah respon bagi soalan yang kedua daripada cikgunya. Jelas? Okey, kalau jelas, bagus. Kita pergi ke aktiviti yang kedua. Jadi aktiviti yang kedua ini, murid-murid akan keluarkan buku latihan, buku kerja kamu. Kamu tuliskan hari dan tarikh. Tuliskan tajuk pada kali ini ialah tajuk Info Perpaduan. Tajuknya ialah Info Perpaduan. Aktiviti pada kali ini kamu akan melengkapkan dialog. Dialog mana yang kamu nak lengkapkan itu? Dialog di situasi yang kedua. Situasi Farisha di dalam kelas. Jadi macam mana kamu nak buat tu? Macam biasa, kita bila menulis tentang dialog, kamu akan tuliskan nama di sebelah kiri buku kamu tu, dan juga dialognya, apa ayat dia itu ditulis sebelah kanannya. Jadi dialog yang pertama ialah soalan daripada cikgu Farisha. Farisha, bolehkah kamu maklumat perpaduan daripada aktiviti Sukan Negara, Bulan Sukan Negara yang telah kamu dapat semasa lawatan? Itu ialah dialog yang pertama. Jadi dialog yang kedua tu diikuti dengan dialog respon daripada Farisha. Jadi nama Farisha dan juga dialognya. Baiklah cikgu, aktiviti Bulan Sukan Negara, apa dia dialognya? Adalah untuk menerapkan semangat perpaduan dalam masyarakat, penyertaan pelbagai kaum di pelbagai lokasi. Jadi itu kamu tuliskan di dalam ruangan kosong. Diikuti seterusnya itu dialog daripada cikgunya. Soalan tu, bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti Bulan Sukan Negara, dan selepas itu ialah respon daripada Farisha. Jadi nama Farisha, apa respon dia? Perpaduan wujud apabila pelibatan pelbagai kaum di pelbagai lokasi itu, pelbagai kaum menjalankan aktiviti bersama-sama yang dirancang dalam Bulan Sukan Negara itu. Jadi kamu tuliskan respon tersebut. Yang jadi susunannya ialah cikgu Farisha, cikgu Farisha. Itu susunan dialog ni. Jelas? Okey, jelas, bagus. Jadi kamu boleh mula untuk membuat bagi aktiviti yang kedua ini, melengkapkan dialog. Cikgu lupa. Apakah arahannya? Betul. Arahan dia mendengar, memahami dan memberikan respon mengikut situasi. Mendengar, memahami dan memberi respon mengikut situasi dengan betul. Itu arahan dia. Okey. Jadi kamu boleh mula membuat aktiviti ini sekarang. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Jadi cikgu nak ambil masa sedikit untuk memberi respon kepada komen-komen yang ada di video-video cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi yang respon, yang memberi cadangan, pujian dan sebagainya. Cikgu mengucapkan jutaan terima kasih untuk kerana kamu memeriahkan lagi ruangan komen di video cikgu. Jadi ada satu soalan daripada Aesthetic Vibe 6 hari yang lalu. Sebenarnya cikgu dah respon dah komen dia tu, cikgu dah tulis di situ. Cuma cikgu nak nyatakan dalam video ni. Aesthetic Vibe, apakah soalan dia? Dia tanya cikgu,
Cikgu guna apps apa untuk edit video? Aplikasi yang cikgu gunakan untuk edit video-video cikgu ni ialah cikgu menggunakan Filmora. Apps Filmora. Aplikasi tu kamu kena install di komputer kamu ataupun laptop kamu. Apps Filmora. Dan juga untuk editing bagi gambar-gambar dalam video cikgu, cikgu menggunakan Adobe Photoshop CS6. Jadi itulah respon bagi soalan Aesthetic Vibes. Terima kasih kerana mengajukan soalan. Jadi ramai lagi yang memberi respon dan sebagainya. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih. Rata-ratanya semua itu ialah anak murid cikgu, anak murid di sekolah cikgu. Jika ada lagi apa-apa soalan dan juga pertanyaan sebarang topik, macam Aesthetic Vibe ni dia tanya cikgu pasal editing video, kan? Jadi cikgu boleh beri respon. Jadi apakah aplikasi yang cikgu gunakan? Filmora untuk editing video dan juga Adobe Photoshop CS6 untuk editing gambar. Jadi terima kasih kepada semua. Cikgu ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa untuk subscribe video cikgu. Subscribe, like dan share untuk kamu mengikuti lebih lanjut, lebih banyak lagi video-video yang akan datang. Akhir kata, cikgu ucapkan supaya kamu sentiasa dalam keadaan baik-baik. Kita punya kes COVID makin tinggi, dah mencecah 11,000. Sangat membimbangkan. Jadi cikgu harap semua anak-anak murid cikgu, ahli keluarga kamu dan semua rakyat Malaysia jaga diri baik-baik. Apa orang nak buat, biarkan. Dia nak langgar ke dan sebagainya, langgar peraturan dan sebagainya, biarkan. Kita mesti patuh supaya kita dapat terhindar daripada penyakit ini. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan bertemu di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.